Shalom, selamat sore ai-ai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dengan kekuatan daripada Tuhan kita bisa beribadah kembali. Meskipun secara online kita nonton seperti ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan selalu ada di sekitar kita, di sekeliling kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Kita mau bersaat teduh bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berucap terima kasih bahwa Engkau senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh tetap beribadah, memuji Tuhan, bahkan kami akan diisi kebenaran firman Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan kekuatan daripada Tuhan bagi setiap kami. Kami mau memulai ibadah persekutuan wanita sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam setiap hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kaum wanita ini. Amin. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian yang tidak asing. Ku mau cinta Yesus. Shalom ai-ai yang dikasihi Tuhan. 姐妹们，在主里平安。 Apa kabar kita hari ini? 我们今天怎么样呢？ Ya, saya berdoa setiap kita sehat dalam lindungan Tuhan ya. 我们一起祷告，希望我们都在神的保佑当中。 Nah, ai-ai, hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. 今天我们再次要学习到神的话语。 Saya kasih tema wanita yang menjadi berkat. 我们的题目今天是被祝福、成为祝福的妇人们。 Ya, karena dari ketika kita pelajari bahwa dengan perkembangan waktu ke waktu, yang dulu wanita hanya mungkin menjadi ibu rumah tangga, 随着时间的进展，我们晓得以前的妇人通常都是只是家庭主妇而已。 ya mungkin kerjanya mengurus suami, anak, dan rumah. 他们的任务只是照顾丈夫、孩子，还有处理他们的家庭。 Tetapi sekarang kita bisa melihat seiring perubahan zaman, 随着时间的进展，我们现在可以看到， bahwa sudah banyak wanita yang berkarya, bekerja, atau kita biasa sebut business woman. 现在的妇人很多都可以有自己的事业，甚至他们可以有工作，
被称为是职业妇女。 Ya, wanita sekarang bisa membagi tugas-tugasnya. 现在的夫人们很会安排他们的时间任务， Selain membagi tugasnya dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangga, 除了在照顾他们家庭，他们也有时间来照顾他们的事业工作。 dan wanita sekarang bisa menolong keluarga di dalam perekonomian. 特别是他们可以在他们的家庭的开销上、支出上可以有份来帮助。 Nah, sore hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Lydia. 今天下午我们可以学习一个妇人，名叫李蒂亚的女士。 Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 saya bacakan menggunakan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. 我们来翻开圣经《使徒行传》第16章第14节，先用印尼文来读。 Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan yang membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 使徒行传16章14节，有一个卖子时部属的妇人，名叫李底亚，是推拉城的人，素来敬拜神。他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。 Nah, ayai Lydia ini adalah pribadi yang luar biasa. 姐妹们，李蒂亚是一个非常特别的女性。 Kita bisa lihat dia adalah pribadi yang berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan memiliki respon yang tepat. 她是一个在正确的地方、正确的时间，而且有正确的态度， Sehingga Lydia bisa menjadi berkat. 以至于李蒂亚姐妹可以成为他们周遭人的祝福。 Ketika Rasul Paulus pergi ke Filipi, 当使徒保罗到菲利比的时候， ya, Rasul Paulus menemukan seorang wanita yang bernama Lydia. 使徒保罗碰到一个女人，名叫李蒂亚。 Karena Lydia ini adalah seorang pengusaha penjual kain ungu dikatakan. 在这里说到李蒂亚是一个卖紫色布匹的人， Dari kota Tiatira. 就是在推亚的城市。 Biasanya orang yang berjualan kain ungu ini boleh disebut pengusaha yang sukses. 通常可以卖紫色布属的人是被称为成功的商人。 Karena kain ungu biasa digunakan oleh kerajaan-kerajaan. 通常这些紫色布是用在当时朝廷的服装颜色的 oleh 布， orang-orang yang terhormat, 是那些高官达贵人可以穿的。 dan bahkan sampai hari ini masih dipakai di ruang-ruang ibadah. 是的，直到现在，我们的教会很多教会都用紫色的布来成为装饰。 Boleh dikatakan Lydia ini adalah seorang businesswoman yang sukses. 可以说，这个李蒂亚是个成功的职业妇女。 Dan pada waktu itu Lydia pribadi yang sangat mencari Tuhan. 那个时候，李蒂亚女士是常常寻找神的人。 Selain di tengah-tengah kesibukannya, dia mau memberi waktu untuk mencari Tuhan. 除了在她忙碌的时间当中，她还是可以破下时间来寻找神。 Dia pergi ke sembahyang Yahudi. 她到犹太人的敬拜所那里来寻找神。 Dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. 当时她就听到保罗所讲的一些话， Injil yang dibagikan. 就是保罗所分享的信息、福音。 Dan Lydia ini memperhatikan, mendengarkan, dan terus belajar. 这个李蒂亚女士不断的仔细的听，仔细的思想， Sehingga ia membuka hatinya untuk memberi dirinya dibaptis. 以至于她可以被感动，然后接受受洗。 Dia nurut dengan apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hatinya. 她顺服圣灵的呼召， Sehingga Lydia dan seisi keluarganya dikatakan menjadi orang percaya. 以至于她以及她的家人们，所有的家人们都成为相信的人。 Lalu bagaimana kita bisa melihat pelayanan Lydia setelah ia menerima Tuhan dan dibaptis? 当李蒂亚接受神以及受洗以后，她有什么反应呢？在侍奉上， Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-15. 我们可以看到在《使徒行传》第16章4、5节这里说。 Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku.
ia mendesak sampai kami menerimanya. 他和他一家既领了席，便求我们说：你们若以为我是真信主的，喝桌；你们若以为我是忠心事主的，请到我家里来住。于是强留我们。 Nah, ayat-ayat kita bisa melihat bagaimana Lydia setelah dirinya dibaptis. 那我们可以看到利利亚，当他被受洗以后有什么作为？ Lydia memberi tumpangan kepada Rasul Paulus. 利利亚把他的家门打开，只是为了招待保罗， Bukan menjadi sekedar basa-basi ya. 不是随便说说而已。 Tapi dikatakan Lydia mendesak Rasul Paulus untuk tinggal di rumahnya. 甚至利利亚姐妹用强留的方式把保罗留在她的家里。 Inilah bentuk perhatian yang dilakukan oleh Lydia. 这就是利利亚姊妹所流露出来的爱的行为。 Nah, kita bisa belajar dari tokoh ini. 我们可以从利利亚姊妹这里可以学习到， Yang pertama, 首先， Lydia adalah pribadi yang bekerja dan taat beribadah. 利利亚是一个职业妇女，而且她是忠心敬拜神的人。 Di tengah-tengah kesuksesannya menjadi penjual kain ungu, 她在她忙碌卖这个紫色布匹当中， dia juga memberikan waktu untuk mencari Tuhan. 她也能够破下时间寻找神。 Yang kedua, 第二点， dia adalah pribadi yang mau mendengar 她是一个愿意听， dan memiliki kesadaran untuk terus belajar. 她有一个自觉，她就是愿意不断的学习。 Kita bisa melihat bahwa dia terus mendengar apa yang Rasul Paulus sampaikan. 我们可以看到她不断的听，也仔细的听保罗所传讲的信息。 Nah, yang ketiga, 第三点， dia adalah pribadi yang berani mengaku bahwa dia adalah orang yang sudah percaya. 她在众人面前，她敢承认她是已经相信的人， Percaya kepada Injil yang diberitakan. 就是相信被传给她的，已经传给她的信息。 Yang keempat, 第四点， dia adalah pribadi yang sangat peka dan meresponi undangan Roh Kudus di dalam hatinya. 她是一个非常对圣灵呼召非常有敏锐心的一个女人。 Sehingga dia dan membawa seisi keluarganya untuk percaya dan dibaptis. 她借着这样，她可以带领她一家的人相信神，而且愿意领受受洗。 Yang kelima, 第五点， dia adalah pribadi yang sangat melayani, 她是一个非常愿意侍奉的人， ramah, 非常随和， sangat peduli, 也非常关心人。 dan bahkan dia membuka rumahnya bagi hamba Tuhan seperti Rasul Paulus. 她也为她的家常常为着差传的人打开，为招待他们。 Wah, sungguh luar biasa ya Ayah ya. 姐妹们，这个夫人非常的特别。 Kita bisa belajar dari satu tokoh wanita di dalam Alkitab. 我们可以从圣经里面学习其中一位这个女士的生活， Pribadi yang tepat, 一个正确的女人， pribadi yang punya respon yang baik. 有一个非常好的反应。 Dan bahkan dikatakan Lydia ini berpengaruh luar biasa untuk gereja di Filipi. 当然，这个李利亚对当时腓立比教会的影响力还是蛮大的。 Lydia adalah pribadi yang sangat berpengaruh pada zamannya. 在那个时候，李利亚是非常有影响力的一个女人， Dan kita harus sadari, 而且我们要晓得， Tuhan mencari wanita yang berfungsi dan berpengaruh pada zaman ini. 现在主也是同样寻找可以影响，也可以带来对周遭影响力的女人们、妇人们。 Dan saya yakin 而且我相信， AI atau kaum wanita di tempat ini 我们在这个地方的姐妹们， juga bisa menjadi berkat buat sesama. 可以成为我们周遭人的祝福， Seperti yang dilakukan Lydia. 就好像李利亚姊妹所做的一切。 Dia adalah wanita yang berdoa, 她是个祷告的妇人， wanita yang mendengarkan, 她是一个愿意听的妇人， wanita yang membuka hatinya, 愿意打开心门的人， wanita yang taat, 顺服的妇人， wanita yang terus melayani. 不断侍奉的妇人。 Dan saya berdoa setiap kita menjadi wanita yang luar biasa. 我们祷告，希望我们每一个姐妹们都可以成为这样的人。 Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 主内的姐妹们， di masa pandemik seperti ini kita harus semakin taat dan setia kepada Tuhan. 在疫情当中，我们应该成为一个更顺服，也更对神忠心的人。 Taat berdoa,
衷心的来祷告， setia mengikuti persekutuan seperti ini, 衷心的来参加集会，就好像这个姐妹会， dan menjadi murid Yesus yang luar biasa. 成为一个主特别的门徒。 Mari kaum wanita, 姐妹们， kita semakin peka 我们能够更敏锐的， terhadap orang-orang di sekitar kita, 在我们周遭里，我们可以成为一个更敏锐的人。 baik keluarga kita maupun tetangga kita, 无论是我们家人，还是我们周遭的人， atau saudara seiman kita. 或者我们是同信仰的弟兄姊妹们， Kita semakin peduli, semakin mengasihi, 我们能够更顾念他们，也能够更爱他们， dan kita menjadi pribadi yang dikenal menjadi berkat buat sesama. 我们可以被人认识，成为一个众人祝福的人。 Biar AI di tempat ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, 希望我们姐妹们在我们家庭里面可以成为他们的祝福， bagi gereja 对教会， dan bagi lingkungan kita. 对我们周遭的人。 Karena Tuhan mencari wanita yang berpengaruh pada zaman ini. 因为耶稣在这个时候寻找这样的人。 Saya berdoa setiap kita boleh menjadi berkat. 我们来祷告，希望我们每一个人都可以成为别人的祝福。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 姐妹们，我们一起来低下头，我们来祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih 主啊，我们感谢你， untuk firman Tuhan yang kami dengar. 我们今天可以听到你的话语。 Biarlah firman Tuhan boleh mengetuk setiap hati kami 希望神的话语可以敲开我们的心门， dan menyadarkan kami sebagai para wanita 让我们自己各自成为姐妹的， boleh berfungsi dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. 在这个周遭里可以成为别人的祝福，也可以带来许多的力量。 Bagi keluarga kami, 无论是对我们的家人， bagi gereja kami, 无论是对我们的教会， dan bagi sekitar kami. 对我们周遭的每一个人， Terima kasih Tuhan. 感谢神， Hamba-Mu berdoa untuk kesehatan kami semua, 你的仆人为着所有姐妹们的健康， sehingga kami boleh konsisten di dalam mengikut Tuhan. 让我们不断的忠心跟随主。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Tuhan Yesus, tolong kami. 主啊，你帮助每一个我们当中的每一个。 Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们这样的祈求、感恩、交托，乃是奉耶稣的名，阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每一个人。